Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Selamat datang ke kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT tahun 6 Dinamik SKJL bersama cikgu. Okey, hari ini 9 Februari 2021 bersama dengan hari Selasa. Okay, hari ini untuk kelas RBT hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran lah. Kalau pelajar masih ingat kita punya topik kita sebelum ini kita sentuh tentang PVC dengan perspek kalau tak silap lah. So kali ini kita akan sambung kita punya topik pengajaran kita. Okay, seperti biasa, murid-murid perlu pastikan buku teks RBT ni perlu sentiasa ada semasa proses PDP ni supaya senang pelajar rujuk tengok gambar ke apa semua dalam buku teks tu supaya tak hanyut nanti. Dan buku tulis untuk nota. Okey, standard kandungan hari ini adalah 4.3 dan standard pembelajaran 4.32 dan 4.33 dan objektif pengajaran kita hari ini adalah pada akhir pengajaran murid-murid dapat menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang ataupun scroll saw, pahat, pisau pemotong, perspeks, pistol pengokot ataupun stapler gun dan pistol perekat panas hot glue gun. Dan yang kedua, menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot dan rod perekat panas hot melt glue. Okay, itu dua kita punya objektif kita pada hari ini. Okay, kita akan bermula dengan alatan tangan. Okay, dalam buku teks ni definisi dia, okay, alatan tangan. Alatan tangan yang sesuai adalah penting dalam menghasilkan sesuatu projek. Okay. Penggunaan alatan tangan yang salah boleh menyebabkan kecederaan dan merosakkan alatan. Okay. Antara alatan tangan yang akan digunakan adalah seperti yang berikut. Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Okay. Yang penting kita kena ingat dalam kita mengendalikan alatan tangan ni, kita kena pastikan kita gunakan alatan tangan yang betul dengan fungsi yang betul dan tak boleh cuai sebab boleh menyebabkan kecederaan dan mungkin boleh merosakkan peralatan tersebut. Okey, kita akan alatan tangan yang pertama hari ini. Yang pertama, semua dalam buku teks gergaji tangan. Okey, gergaji tangan gergaji tangan ni digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey. Gambar dia seperti dia punya gergaji ni seperti dalam gambar lah, gergaji tangan. Gergaji tangan ni pun sebenarnya ada banyak jenis. Kalau untuk kayu yang tebal dan papan yang tebal seperti dalam gambar ni lah. Tapi kalau untuk kayu yang kecil dia ada gergaji lain, contoh macam gergaji puting ke apa semua, lupa apa nama dia. Kita gunakan untuk memotong tu. Kalau gergaji pokok pun ada gergaji khas untuk pokok. Sebab kita tak boleh nak gunakan, contoh nak gunakan gergaji pokok, nak guna papan yang tebal ni. Nanti alatan itu akan rosak dan mungkin boleh menyebabkan kecederaan lah. Okey, untuk gergaji tangan ni ada 3 bahagian yang penting yang pelajar kena ingat. Biasa dalam ujian pun dia akan bagi gambar dan dia suruh kita labelkan apakah 3 bahagian tersebut. Yang pertama adalah pemegang. Kita tak pegang gergaji tu. Yang kedua adalah bilah gergaji. Dan yang ketiga adalah mata gergaji. Okay, ini 3 bahagian penting bagi gergaji tangan. Okay, seterusnya gergaji lengkung halus. Gergaji lengkung halus digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Mata gergajinya perlu dipasang menghala ke pemegang. Okey. Ini contoh gergaji lengkung halus. Hanya digunakan untuk
apa tu, bahagian nipis dan untuk membuat lengkung lah. Seperti dalam gambar ni, tengok dalam gambar tu tempat macam mana. Okey, ni contoh dia. Untuk membuat lengkung ni, inilah alatan yang paling sesuai. Kenapa? Tengok ada 4 bahagian yang perlu kita tahu tentang gergaji ini. Yang pertama adalah mestilah ada pemegang. Tapi yang lainnya, gergaji ini dengan gergaji tangan, dia ada rangka dia. Dan ada bilah dan mata. Kita tengok rangka dia pun agak unik, tengok macam ni rangka dia. Rangka dia macam ni. Kenapa macam ni? Sebab supaya untuk menggergaji betul lengkung ni. Tengok supaya senang nanti kayu ni kita masukkan macam ni je. Itu fungsi dia kenapa macam ni. Dia macam kosong lah. Okay. Tapi ingat semasa menggunakan gergaji ni, pelajar kena ingat apa dia? Awas, mata gergaji lengkung halus ni mudah patah. Jadi kena hati-hati semasa menggunakannya. Kita tak boleh terlampau kasar. Kena berhati-hati, slow, step by step, supaya kita tidak tercedera apabila bilah dia tu boleh patah. So kena hati-hati, jangan terlampau kasar sangat. Okey, alatan kita yang ketiga adalah gergaji juga, tetapi gergaji kerawang ataupun bahasa orang putihnya scroll saw. Okey. Gergaji kerawang ialah sejenis mesin. Dia menggunakan kuasa elektrik. Mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Okay, pada mesin ini terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Oleh itu, banyak produk dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Okey, fungsi dia sama dengan yang gergaji yang nombor 2 tu juga. Cuma yang gergaji ini dia menggunakan motor, dia gunakan tenaga elektrik. Jadi bila kita guna tenaga elektrik, maksudnya kualitinya lebih cantik dan tempoh untuk menyiapkan kita punya projek pun semakin singkat. Tengok apa ciri-ciri yang ada pada gergaji ini. Okey, mata gergaji, ini dia mata gergajinya, halus je. Okay, ada tapak kerja. Tapak tu yang tempat yang kita letak kayu apa semua untuk dia potong dan kita akan gerakkan kayu tu. Mesin tu tak bergerak, kayu tu yang akan bergerak di atas tapak kerja tu. Ada lengan. Lepas tu ada motor. Motor ni lah yang akan menggerakkan gergaji tu dan switch untuk menghidupkan gergaji kerawang ini. Okey, itu gergaji kerawang menggunakan tenaga elektrik. Okey, yang keempat, ini pun salah satu alatan yang penting dalam untuk menghasilkan perabot kayu apa semua, iaitu pahat. Okey, pahat ni digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Matanya diperbuat daripada keluli. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya pahat tepi serong. Inilah dalam gambar ni pahat tepi serong. Pahat ni dia ada yang lebar, ada yang nipis lah, bergantung kepada penggunaan. Dan biasa pahat ni kita gunakan untuk macam nak membuat tu lah, ini punya tanggam tu, ataupun kita nak meratakan bucu tu, kita banyak gunakan pahat. Tapi pahat ni kalau kita nak ketuk, kita kena ketuk guna tu yang pemukul macam ni, yang kayu ni. Kita tak guna yang toko besi tu. Okey, ini bahagian yang ada pada pahat dah. Yang pertama ada hulu, yang kedua ada mata dia, dan ini adalah pada sisi pada pahat. Dia mata serong. Okey, ni cara penggunaan dia. Kena ketuk dekat atas ni. Ketuk pun kena berhati-hati, tak boleh ketuk ikut suka hati. Sebab nanti kita nak kualiti kayu tu kena jaga. Okay, yang penting kena berhati-hati. Kena pastikan kita pakai alatan yang sesuai macam sarung tangan apa semua. Utamakan keselamatan. Itu penting. Yang kelima, pisau pemotong perspeks. Perspeks minggu lepas kita ada sentuh perspeks kan. Belajar masih ingat ke tidak? Perspeks. Dia bukan PVC. Perspeks ni dia
mudah patah, macam plate number apa semua tu. Okey, pisau ini digunakan untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Okey, bentuk pisau dia pun tengok lain tak seperti pisau biasa. Macam pisau peluru getah pun ada ni. Okey, bahagian dia ada pemegang dan juga ada mata. Itu tu bahagian yang penting. Okey, seterusnya. Okey, pistol pengokot. Pistol pengokot atau lebih mesra lagi dipanggil stapler gun. Stapler tu kalau dimelayukan dia maksud dia pengokot. Bunyi dia agak pelik lah, tapi itulah bahasa dia, pengokot. Tapi biasa kita tak sebut pengokot, kita sebut stapler gun. Tapi tak apalah, yang penting kita kena tahu maksud stapler gun yang sebetul-betulnya adalah pistol pengokot. Macam stapler kita tu pun itu adalah pengokot. Pengokot. Pelik bunyinya, tapi tak apa. Okey. Alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot. Dawai kokot ni dia punya bullet lah yang kita letak yang macam bentuk macam apa, macam rope, macam N ke apa tu. Dawai kokot untuk mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Papan lapis tu macam kita just stapler, tak perlu paku. Sebab dia terlampau nipis, kita just stapler. Macam perabot, kalau kita perhati kat bahagian bawah belakang tu banyak mereka cuma stapler kan, tak guna paku. Stapler ni lebih cepat sebenarnya. Okey, stapler gun ataupun nama betul dia adalah pistol pengokot. Ini dah bentuk dia. Dan seperti biasa, bahagian dia ada pemegang dan juga perumah. Perumah ni lah tempat kita simpan dia punya dawai kokot ataupun kita panggil bullet tu. Kita tarik bawah tu, masukkan dia punya bullet, dawai kokot, kita masukkan. Tu kita boleh ketak pokok stapler. Okey. Dan stapler gun ni pun ada banyak jenis. Tapi kalau nak beli, kita kena beli dekat hardware yang berkualiti lah. Baru kita puas hati dengan hasil kerja kita. Okey, yang seterusnya, pistol perekat panas ataupun hot glue gun. Okay, pistol perekat panas. Ini pun semua orang tahu ni. Di rumah pun kebanyakan ada ni benda ni. Pistol perekat panas digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas ataupun hot melt glue, dia punya yang putih panjang tu. Di dalam pistol perekat panas ni terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Rod perekat panas yang telah dicair itu digunakan untuk mencantumkan bahan. Dia hot glue gun, dia punya gum tu memang kuat. Kalau kita biasa kalau nak buat projek ya, macam yang kertas-kertas ke, nak plywood ke apa, yang ni nipis tu kita banyak gunakan hot glue gun. Tapi dia punya gum tu memang kuat melekat tu. Okey, apa bahagian yang ada pada pistol perekat panas ini? Okey, ada pemegang, macam biasalah. Picu penekan, picu ni untuk kita keluarkan dia punya gum tu. Dan muncung dia halus je. Dan pistol ini, hot glue gun ni dia menggunakan kuasa elektrik. Sebab dalam tu dia ada satu elemen pemanas. Masukkan bahagian belakang tu macam ni, kita masukkan macam ni. Okey, masukkan macam ni, bila dah panas, bila kita tekan akan keluar macam ni. Dekat muncung dia tu, dia punya cair tu. Dan itulah gum. Dan kita kena cepat sebab gum tu, sebab dia punya gum tu cepat kering. Jadi kena pandai gunalah dan kena hati-hati sebab bahagian sini ni panas ni. Okey, ini adalah perekat pistol perekat panas. Okey. Selesai alatan tangan, kita pergi ke yang tajuk yang kedua, iaitu bahan pengikat dan pencantum. Okey, ada dua benda je yang kita bincangkan nanti. Okey, bahan pengikat dan pencantum ni digunakan untuk mencantumkan bahan supaya dapat menghasilkan binaan yang dikehendaki. Terdapat bahan pengikat dan pencantum digunakan bersama-sama dengan alatan tangan seperti yang berikut. Okey, ada dua saja bahan pengikat dan pencantum. Yang pertama adalah dawai kokot. Inilah yang bullet tu. Dawai kokot tu untuk yang kita guna untuk stapler gun tu. Okay, dawai kokot ni digunakan bersama-sama dengan pistol pengokot ataupun stapler gun. Okay, di dalam pistol pengokot terdapat bahagian yang menempatkan dawai
kokot. Double kokot perlu diisikan semula apabila habis digunakan. Ni dia bahagian ni. Masukkan sini, tarik, kita masukkan dalam dan terus boleh guna. Inilah dia stapler. Panjang je. Dia ada pelbagai saiz. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebar. Bergantung kepada penggunaan lah. Kalau macam stapler biasa tu untuk klik kertas tu kecil lah. Kalau untuk yang kerja bertukang tu mungkin dia lebih, dia punya dawai dia tu lebih berkualiti. Mungkin keras lah. Ini dawai kokot digunakan bersama dengan pistol pengokot ataupun stapler gun. Ataupun bahasa paling senang kita panggil dia bullet. Bullet kepada pistol gun ni. Stapler gun ni. Okey. Yang kedua, rod perekat panas ataupun hot melt glue. Ini lah gam yang digunakan bersama dengan inilah hot glue gum tu. Rod perekat panas digunakan bersama-sama dengan pistol perekat panas. Bahan ini didapati dalam bentuk rod bulat pelbagai saiz. Pistol perekat panas akan mencairkan rod perekat menjadi glue atau gam. Glue cair ini digunakan untuk merekat bahan sama ada jenis atau berlainan jenis. Misalnya kalau kotak-kotak yang tebal tu kita nak buat macam binaan kotak ke, kita banyak guna inilah hot glue gun ni. Kalau kayu pun kayu yang simple-simple yang nipis-nipis saja kita guna lah. Ini dia punya hot glue gun. Ini kita panggil hot melt glue. Hot melt tu cair, glue tu gam. Ini dia. Untuk alatan tangan ni kena ingat semua murid perlu berhati-hati semasa menggunakan alatan tangan. Sebab alatan tangan ni banyak yang tajam dan berbahaya. Jika tidak digunakan, tidak diuruskan dengan betul, boleh mendatangkan bahaya, kemalangan. Jadi kena berhati-hati dan gunakan alatan tangan dengan betul mengikut fungsinya. Maksudnya kalau gergaji tu gergaji lah, pahat tu pahat lah. Ini pahat tu kita buat guna untuk potong kayu. Tak kena. Gergaji tangan kita guna untuk potong PVC. Itu pun tak kena sebab mata dia lain. Mata untuk gergaji tangan dengan PVC tak sama. Boleh Jika cuai, apa yang berlaku? Kemalangan dan kecederaan boleh berlaku. Itu yang bahaya tu. Sebab kita tak nak berlaku kemalangan ke apa-apa dalam di rumah ke ataupun di di bengkel ke. Ini kita tak nak. Ini kita kena elakkan. Yang penting pakai pakaian yang sesuai. Dekat apa atau bengkel pun kita pernah belajarkan pakai baju yang sesuai. Kena ada, kalau perlu pakai glove, pakai spek keselamatan apa semua tu sebelum kita mengendalikan alatan tangan. Alright, ini yang ditunggu-tunggukan, latihan. Apa yang pelajar kena buat? Simple je. Semua murid perlu membuat nota dalam buku pendek tu berdasarkan tajuk pengajaran kita hari ini, iaitu alatan tangan dan bahan pengikat dan pencatur. Nota berdasarkan topik yang kita bincangkan tadi tu. Semua dalam buku teks. Nota ringkas je. Murid tidak perlu melukis gambar. Tak perlu lukis gambar, just buat nota je. Tetapi jika murid hendak lukis juga, tak ada masalah. Dan kalau nak photostat gambar, lepas tu nak lekat dalam buku pun tak ada masalah. Amatlah digalakkan. Lagi cantik lah. Ada gambar, ada keterangan. Tapi tak paksa. Tengok pada kemampuan. Tak semua orang tu ada printer. Tak semua orang ada boleh melukis dengan baik. Tapi kalau nak sediakan photostat dengan lukisan ni pun terbaik lah. Dan boleh menggunakan peta minda ataupun peta konsep ke peta IT ke, tak kisahlah. Yang mana pelajar selesa. Tak paksa pun. Yang penting tengok nota, faham. Itu yang penting. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi mendengar PDP kita hari ini. Dan insyaAllah lah
kita dah belajar tentang alatan tangan. Ada dalam muka 7 tadi. Jadi ingat, insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk kelas RBT yang akan datang. Mungkin lagi 2 minggu sebab minggu depan kita kelas TMK pula. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.